أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sayyidus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 203. Wal khamisata asyar. Wal khamisata asyar al-barakatul ammah fi kulli syai'in min kalamin aw nafsin aw nafasin aw fi'lin aw thawbin aw makanin hatta yatabarraka biturabin wati'ahu wa bimakanin jalasa fihi wa bimakanin jalasa fihi yawman wa bi insanin sahibahu hinan. Artinya, dan keramat yang ke-15. 15 muka surat 203. 14 ada lagi? Ada lagi wa rabi'ata asyara al-mahabbatu fil qulubi wa yaj'alu lahumur rahmanu wuddan fataral quluba kullaha majbulatan ala hubbihi wan nafsa kullaha muntabi'atan ala ta'zimihi wa ikramihi. Artinya, dan keramat yang ke-14, 20 dunia 20 akhirat yang disebut oleh para ulama, antara mereka ni Al-Ghazali lah sebut dalam kitab Minhajul Abidin, dan Syekh Abdul Samad pun sebut dalam kitab ni. Jadi keramat yang ke-14 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ni, orang yang menghayati tasawuf. Jalan tarekat ahli sufi ini jadi dikasihi di dalam hati segala manusia. Jadi orang ramai ni akan suka ke dia. Orang tak suka tu memang ada dunia tu. Hatta Nabi sendiri pun, sekalipun disukai, dicintai oleh seluruh umat manusia, ada jugalah beberapa yang tidak suka ke dia tu, waktu dia nak lagi. Cuma itu sunnatullah. Cuma nak diberitahu di sini, ghalibnya adanya orang ramai ni suka ke dia.
di dalam hati segala manusia yang menjadikan kasih mereka itu akan dia oleh Tuhan yang bersifat dengan Rahman, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Rahman ini menjadikan hati mereka ni kasih kepada orang-orang ni, orang-orang yang menghayati tasawuf ni. Maka engkau lihat akan segala hati manusia itu sekaliannya teradat atas kasih akan dia. Jadi kau akan dapati, kita akan tengok, kita akan dapati hati manusia ni secara keseluruhannya tu seolahnya bertabiat. Maksudnya ada ciri, ada sifat kasih kepada mereka ni, kepada orang-orang yang menghayati tasawuf ni lah. Dan nafsu manusia itu sekaliannya jadi tabiat mereka itu atas mentazimkan dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan hati manusia dan diri manusia ni beri kasih kepada mereka ni dan juga memuliakan mereka. Itu menjadi suatu yang sebahagian daripada kekeramatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ni. Jadi sebab itu kita tengok alim ulama kita dulu yang menghayati tasawuf ni, kita tengok macam mana penghormatan masyarakat terhadap mereka tu. Agak bezalah dengan alim ulama learning. Ulama learning adalah orang yang memuliakan tu, tapi penghormatan orang ramai ni kepada mereka tu kita tengok tak standing banding dengan alim ulama kita dulu. Dan kalau kita perhatikan sejarah mereka ni, kita tak payah tengok jauh lah, tengok di tempat kita. Alim ulama kita generasi yang terdahulu, rata-rata mereka itu orang yang menghayati tasawuf. Bilanglah mereka tu yang ada di Terengganu ni, tempat-tempat jauh tu, itu cerita lain lah. Terengganu saja ni, Tok Bulaman ni, Tok Kupalo, Tok Syekh Duyung, Bukit Bayah, Tok Syekh Bukit Bayah, dan ramai lagi alim ulama kita hari ni. Mereka ni secara umumnya orang ramai masyarakat memandang mereka itu seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Samad ni. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan hati mereka ni kasih kepada mereka dan memuliakan mereka tu, sehingga keharuman tu bukan saja pada masa mereka masih hidup, tapi setelah mereka meninggal pun nama mereka ni tetap harum sampai hari ni. Memang manusia ni tak payah lari, ada salah silap, tapi secara puratanya tu orang pandang dengan sanjungan, orang pandang dengan kemuliaan, nama dia tu harum. Dan jadi memuliakan dia, yakni mereka ni orang mana memuliakan mereka tu. Itu salah satu kekeramatan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang menghayati tasawuf ni lah. Dan tahap penghayatan manusia ni tak samalah. Cuma kita tengok orang yang menghayati tasawuf ni dengan tekun, dengan istiqamah, kita akan nampak mereka ni diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan yang ada di tempat kita saja, di negeri-negeri lain, bahkan di negara-negara lain, di kawasan-kawasan lain pun pattern serupa. Mereka ni orang yang menghayati tasawuf dengan penuh penghayatan yang agak mendalam ni, mereka dipandang dengan pandangan kemuliaan. Sedangkan mereka sendiri tidak berhasrat, tidak berkeinginan untuk mendapat sanjungan orang ramai. Sebab tuntutan ilmu tasawuf tu ialah membuang keinginan tu, keinginan supaya disanjung, dimuliakan tu. Memang itu orang yang menghayati tasawuf, dia kena buang perasaan-perasaan tu. Tapi menjadi sunnatullah ataupun seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Samad ni, Allah Ta'ala jadikan qalbu manusia ni suka ke dia secara naluri, dan nafsu mereka ni memuliakan mereka secara naluri. Dijadikan Allah seperti itu. Baik, kemudian wal khamisata asyar al barakatul ammah fi kulli syai'in min kalamin au nafsin atau nafasin au fa'lin au thawbin au makanin hatta yatabarraka bi turabin wa ti'ahu wa bi makanin jalasa fi
wa bimakanin jalasa fihi yawman wa bi insanin sahibahu hinan. Artinya, dan keramat yang ke-15. Yang ke-15 di antara kekeramatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, yakni orang yang menghayati tasawuf ni, jadi berkat yang memperolehi keberkatan. Dia bukan saja mendapat keberkatan dia tu akan dicari oleh orang numpang atas keberkatan dia tu. Itu maksud al-barakah ammah. Ayat ni memanglah orang yang menghayati agama ni, kita fahamlah memang berkatlah pada diri mereka tu. Tapi keberkatan mereka tu ditumpang oleh orang lain. Orang lain mengambil berkat dengan mereka ni. Di dalam tiap-tiap sesuatu daripada perkataannya, kadang-kadang perkataan dia tu, kata-kata dia tu, orang pakai, orang dengar, orang tulis, orang sebut-sebut, orang ambil berkat dengan kalam dia tu. Nanti saya akan jelaskan tentang kedudukan berkat ni macam mana. Sebab hari ini ni ada satu trend, ada satu aliran yang menganggap mengambil berkat ni termasuk perkara syirik. Nanti saya terang. Ni jauh doa lalu ni. Jauh doa lalu. Jadi siapa ke disebut, dikaitkan sebagai benda tu sebagai benda yang syirik. Nanti saya akan sebut dari segi dalil lah. Kita tengok dulu perkataan dia, kata-kata dia tu, orang ungkap, orang sebut-sebut lagi sampai hari ni. Orang ambil berkat dengan kalam dia tu, doa-doa dia. Jadi termasuk semualah, sama ada kata-kata dia, doa dia ke dan sebagainya, orang ambil berkat. Kalau dengan doa kau, orang pergi jumpa dia minta tolong doa, itu orang ambil berkat dengan kalam dia tu, dengan kata-kata dia. Kita pergi, kita tahu orang ni orang alim, orang soleh, kita minta dia tolong doakan. Itu sunnah. Sunnah kita pergi cari orang, minta dia beri nasihat kita ke, ataupun minta dia doa kita. Semua itu termasuk berkat dengan perkataan mereka tu. Sama ada berkat kita nak dengar nasihat dia ke, kita nak minta dia tolong doakan untuk kita ke, atau apa saja. Itu termasuk ambil berkat. Dan daripada diterjemah di sini sebagai nafsunya. Jadi nafsu ni bukanlah dengan faham nafsu yang kita faham, keinginan buruk kita tu. Takkan ambil berkat dengan keinginan nafsu buruk kita pula. Jadi ini terjemahan bahasa kita yang sesuai kita pakai hari ini, sama ada dengan mana diri mereka tu ambil berkat dengan tubuh badan mereka tu. Ambil berkat dengan tubuh badan mereka tu. Kadang-kadang sebab tu setengah kita bila kita tengok orang alim, kadang-kadang kita bersalang dengan dia, ada setengah tu menghormati sangat, mencium tangannya, itu sebagai orang-orang yang alim dan sebagainya, itu bolehlah. Ataupun orang yang kita hormati, kita muliakan. Bahkan ada sampai satu tahap, dan ini menjadi isu lah, mencium kaki. Sampai tak gitu. Tapi jangan buatlah. Jangan buat sini benda-benda gitu. Tapi saya nak kata berlaku. Tapi benda-benda macam ni telah ditafsir secara salah sehingga mengakibatkan satu penghukuman yang tidak adil lah. Itu saya nak sebut sikit nanti. Isu ni apa benda sebenarnya. Jadi saya akan terangkan. Nafsu ni jadi dengan mana diri orang tu. Kita ambil berkat dengan batang tubuh dia tu, ataupun dengan nafas dia tu. Ini kalau kita tengok dalam syarah kepada usul tarekat Syaziliyah, dikatakan bahawa berlaku trend ini, trend setengah murid itu dia ambil berkat dengan nafas guru dia. Dia buat ke mana? Bila guru dia tu tidur, guru itu keluar nafas, dia seduh. Dia ambil berkat dengan nafas guru dia tu. Berlaku semacam tu. Tak kira lah. Yang penting mengambil tabaruk punya berkat ke mana-mana pun. Cuma disebut ni contoh perkataan, kata-kata dia, doa dia, ungkapan dia, ataupun tubuh badan dia. Kalau kita nak sebut nafas pun termasuk dalam berlaku benda ni. Tapi yang lebih dekat untuk kefahaman kita di sini atau batang tubuh badan dia lah. Atau daripada ni, tapi ditulis dalam kitab saya ni kanang.
Kanangnya. Saya tengok balik, kalau kita tengok pada teks Arab tu, kanang ni tak betul lah, iaitu daripada perbuatan dan pakaian. Disebut dalam nas Arab dia tu, iaitu au fa'lin au saubin. Ambil berkat dengan perbuatan dia, tindakan dia, apa yang dia lakukan, kita ambil berkat, kita suruh dia. Contohnya kita ambil berkat dengan perbuatan dia tu, kita suruh dia macam-macam lah, kita suruh dia buat apa sajalah yang kita rasa nak ambil berkat dengan perbuatan dia tu, macam-macam lah. Macam ambil berkat ni, kita tengok cerita macam Nabi kan, peluh dia tu orang ambil, aliu dia ambil, tapi kalau sekarang dia sampai tak kata orang ni tahap macam tu, dah sama dengan Nabi pula dia tak boleh ke? Nanti saya terang nanti saya terang Pak. Saya nak terang dulu kan, saya akan kutip balik tadi tu. Malik tanya tu. Jadi ditulis daripada kanannya. Jadi kanan ni pada hemat saya ni cetakan salah lah, salah cetak. Betulnya iaitu daripada perbuatan dia dan juga pakaian dia. Tengok pakaian dia. Pakaian tu betul. Tapi ada selagi tinggal dalam terjemahan perbuatan dia tu. Atau daripada tempatnya, tempat dia pernah duduk, tempatnya, hingga mengambil berkat segala manusia, debu yang dijijokkan dengan kakinya. Sampai begitu. Ambil berkat dengan kesang-kesang di bekas dipijak tu. Ada sampai tangga tu ambil berkat. Tapi yang ni kena tengok. Saya akan terangkan. Cuma nak kabarnya secara umum dulu. Sehingga ada yang mengambil berkat dengan tempat pijak dia tu. Dan mengambil berkat segala manusia dengan sesuatu tempat yang ada ia duduk di dalamnya. Sehingga ada yang mengambil berkat di tempat yang penuh dia duduk. Nanti kita akan tengok. Dia duduk situ, orang pun ambil berkat. Dengan orang yang kita pandang sebagai berkat lah, yang kita nampak kesolehan dia tu, ataupun kewalian dia tu atau sebagainya. Dengan suatu tempat yang ada ia duduk di dalamnya barang sehari. Maksudnya dia duduk sehari je situ, tapi orang pergi ambil berkat atas tempat yang penuh dia duduk. Sampai begitu. Baik. Dan hingga mengambil berkat segala manusia itu, dan orang yang jadi sahabat, yakni orang yang bersahabat dengan dia. Orang yang jadi sahabat dengan dia, maksudnya dia ni orang soleh, orang bertakwa, wali, orang yang bersahabat dengan dia tu, orang yang ambil berkat dengan sahabat dia tu. Bukan dia sendiri, orang yang berapak dengan dia tu. Ada juga begitu. Dan orang yang melihat akan dia, bahkan ambil berkat dengan orang yang petengok-tengok dia. Kita tak tengok orang Tok Ali tu ataupun orang soleh tu, tapi kita tahu ada seorang tu penuh rapat dengan dia, penuh tengok dia. Kita akan ambil berkat dengan dia tu atas dasar dia penuh tengok orang tu. Sampai ada begitu. Barang satu saat juga, dan mungkin dia pernah tengok sekali je, tapi ada orang ambil berkat dengan dia kerana perkara-perkara macam tu. Ni saya nak kata. Nak orang termasuk tadi tu. Nanti kalau anda terlepas, khabar semula. Pertama sekali, waktu ini saya terpaksa ulas sikit sebab melibatkan masalah tuduhan setengah orang melibatkan kufur lah, kerana unsur berkat ni. Kerana mereka anggap sebagai berkat-berkat ni seolahnya mempercayai ada kuasa supernatural, supernatural lain. Dipaham, cuba digambarkan bahawa orang-orang yang ambil berkat dengan sesuatu tu dibayangkan bahawa ada keyakinan ada satu kuasa power tersendiri. Power tersendiri ataupun super power lah, yang dengannya boleh berlaku gini. Jadi kepercayaan kepada super power tu yang mereka anggap sebagai satu kuasa asing, itulah yang menjadikan mereka ni menghukum orang yang bertabaruk ni berkah. Tapi sebenarnya guana benda ni, benda-benda ni apa-apa hal pun kena balik kepada nas, dalil. Nak tahu boleh tak boleh, tengok dalil. Jangan pakai otak kita, faham. Itu tanggapan kita duk prasangka ke orang, orang ni bang berkat sebab dia cari ada super power kepada orang tu secara independen. Itu fahaman qadariyah. Siapa saja yang berfahaman ada kudrat, ada kuasa yang lain daripada Allah, itu dia akan jadi qadariyah. Innahum majusu hazil ummah.
Jadi sebab tu masalah tabarruk ni pertama sekali kena tengok orang yang ambil berkat tu apa kefahaman dia, apa keyakinan dia. Yang kedua kena tengok dalil, apa yang dia buat tu ada tak dalil dia. Jadi saya sebut ni sebab isu orang mensyirikkan orang lain yang mengambil berkat ni. Sebab tu disebut ambil berkat ni banyak sudut. Waktu saya jelas lain. Saya jelas asal usul ambil berkat ni pun. Apa benda? Berkat ni, masuk berkat ni kebaikan. Kasratul khair. Banyak kebaikan dia. Kebaikan yang ditetapkan Allah, yang dikurniakan Allah. Itu ambil berkat. Jadi bila masuk kita ambil berkat dengan sesuatu tu, kita mengharapkan keberkatan sesuatu itu yang dikurniakan Allah kepada dia. Sesuatu yang ada keberkatannya. Kita ambil mengharapkan kebaikan pada sesuatu keberkatan atau kebaikan yang sesuatu itu memang ada keberkatan dia. Baik, contoh. Banyak sekali tengok contoh-contoh tabarruk ambil berkat ni. Pertama sekali isu tabarruk ni, kalau kita tengok tabarruk dengan tubuh dengan diri Nabi. Beri contoh Nabi lah. Tapi dalil tidaklah mengkhususkan kepada Nabi saja. Kita akan tengok ni. Contoh saja. Kita ambil pekat-pekat awal tu zaman Nabi. Kita semua tahu masa Nabi kecil, Nabi ni disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, kampung orang Arab. Itu tradisi orang Arab lah. Nak jaga kearaban dia tu, dia atau menyusu di kawasan perempuan kampung ni, kerana nilai-nilai kearaban dia tu masih tinggi. Jadi Nabi dihantar kepada Halimatus Sa'diyah untuk menyusu. Baik, kalau kita baca kitab buku-buku sirah, buku-buku kitab-kitab sirah, Sirah Nabawiyah, Ibn Hisham ke atau sebagainya, kita akan kisah ni masyhur bahawa perkampungan Halimatus Sa'diyah di perkampungan dia masa tu kering kontang, kemarau. Kemarau musim tu. Tapi dengan kehadiran Nabi di kampung tu tiba-tiba saja menjadi subur kampung tu, menghijau tumbuh-tumbuhan. Jadi subur. Maka ulama melihat itu sebagai berkat Nabi. Itu berkat. Jadi mengambil berkat tu, berkatlah. Kita yang mengharapkan tu, kita ambil berkat. Ambil berkat atas benda yang sabit berkat. Baik, contoh. Kita tengok tu satu. Selagi kita tengok dalam hadis mengenai bila Nabi ni pergi ke lalu satu kubur di sekitar Madinah tu, Nabi dengar ada orang yang kena azab dalam kubur tu. Ini riwayat yang sahih, ada dalam sahih. Sumber-sumber yang sahih menyebut tentang riwayat ni. Jadi Nabi dengar dua orang yang diazab dalam kubur. Seorang tu azab kerana dia ni tidak membasuh najis dia dengan sempurna. Yang kedua dia azab kerana dia suka mengadu domba orang, menyebabkan orang jadi balok kerana dia. Tersesa dalam kubur. Baik, apa yang Nabi buat berdasarkan kepada hadis ni? Nabi ambil pelapor tamu, hot segor lagi yang muda. Nabi upih. Nabi pacok atas dua kubur tu. Apa tujuan Nabi buat macam tu? Ambil berkat daripada perbuatan tamu tu. Bukan dengan orang, dengan benda tu pun boleh ambil tabarruk. Tapi biar kita fahamlah benda tu sabit keberkatan dia. Tak ada apa. Pertama sekali Nabi pernah buat. Jadi Nabi sebut asa an yukhaffifa anhuma azabahuma. Mudah-mudahan ini akan meringankan azab orang yang dalam kubur tu dengan berkat dia. Dah tak ada apa. Atas dasar secara umum Al-Quran menyebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu benda pun kecuali bertasbih. Jadi pokok-pokok kayu ni secara umumnya termasuk dua tasbih ni. Secara umumnya kena faham benda-benda macam ni, kita kena faham, kena tengok keadaan lah. Secara umumnya pokok kayu ni termasuk benda yang bertasbih. Maka kita mengharapkan tasbih keberkatan
amalan yang kita tak nampak tadi tu akan meringankan. Itu tabarruk, sebahagian dari tabarruk. Tapi jangan pula ambil berkat dengan tai anjing. Tai anjing itu secara syarak memang najis. Najis tu buanglah. Sebab tu kena faham molek ni. Kena faham benda macam ni biar ada sandaran yang jelas. Secara umumnya lebih tahu macam tu. Kalau tak, kecuali ada syarak beritahu benda ni kotor najis, tu buang, tak termasuk. Baik. Kemudian kita tengok sebab tu ada setengah orang tu dia cuah air atas kubur. Sama konsep. Jangan kata salah lah. Tak mau buat cerita lain. Tak mau buat jangan buat. Tapi jangan marah ke orang nak buat. Kerana unsur yang sama, mengambil berkat. Ada orang kata cuah air tu nak suruh lembut tanah. Orang cuah lepas orang tanah dah, bukan nak gali kubur. Kalau cuah nak suruh lembut tanah, orang cuah sebelum gali lagi. Ni orang tanah cukup lekat orang cuah air tu. Ada nas, ada dalil, apa yang pernah diriwayatkan, ada sumber perbuatan tu, bukan saja-saja. Jadi asalnya pun ambil berkat dengan air tu tak masuk. Cuma kita tak faham tasbih mereka. Walakin la tafqahuna salatahum wa tasbihahum. Cuma kita je tak faham, tak erti cara mereka semayang, cara mereka berdoa, cara mereka bertasbih. Yang ni makhluk-makhluk ni kita tak dengar, tak tahu. Hakikatnya lebih tahu dengan nas Al-Quran, makhluk-makhluk ni dia ada tasbih mereka sendiri, mereka solat mereka sendiri. Dengan nas Al-Quran. Jadi mengambil berkat dengan kefahaman seperti ini bolehlah. Jadi sebab tu perbuatan seperti ini kena tengok orang yang tukang buat tu. Apa kefahaman dia, apa keyakinan dia. Kalau kefahaman dia salah, kekaitan dengan salahlah perbuatan tu. Kena tengok situ. Baik. Saya nak dah sekali. Dalil lain. Tapi itu dalil banyak sekali. Baik. Contoh yang lain kita boleh tengok. Ini berlaku di zaman Kediang. Tapi kisah Kediang pula ni. Ini kisah semasa. Ada beberapa rujukan kitab yang ditulis menyebut satu pengalaman cerita. Mungkin saya pernah cerita sini dulu, tapi tak apalah, kita ulang balik untuk ambil key yang berkaitan ni. Ini berlaku di Saudi Arabia. Jadi pada masa itu ada guru yang mengajar di Masjidil Haram. Antara yang mengajar tu Said Alawi Al-Maliki. Said Alawi ni ayah pada Said Muhammad. Said Muhammad pernah mari ke tempat kita sini dulu ni. Saya pernah ikut masa dia mari, saya pernah ikut dia beberapa tempat lah. Pernah kita hadir majlis-majlis dia lah. Orang yang kita nampak, kita rasa kehebatan dia, keberkatan dia tu kita terasa. Kita rasa. Kalbu kita rasa itu orang ni memberkat. Masing-masing punya cerita lah. Jadi ayah dia ni Said Muhammad Said Alawi Al-Maliki ni antara ulama besar di Mekah masa tu. Dalam masa yang sama di tempat yang di Masjidil Haram juga ada seorang lain juga ramai. Zaman dulu orang mengajar Masjidil Haram ni ramai. Dia buat halaqah. Ada tiang tu, tok guru duduk tepi tiang tu, murid pun mari mengaji keliling. Itu gaya lama. Zaman. Tapi banyaklah situ stopok, sini stopok mengajar di Masjidil Haram. Itu zaman dulu macam tu. Jadi berlakulah hujam. Hujam di Masjidil Haram ni. Tiba-tiba orang Arab ni, kalau kita tengok Kaabah ni pasri jadi pacu keluar air tu. Atas dia tu kan ada tempat keluar air pacu tu. Jadi bila hujan jatuh atas Kaabah tu, itu baik waktu tu. Ya, saluran tu. Jadi orang-orang Arab ni bila dia tengok hujan tu, dia berebut pergi ambil air. Kalau jatuh atas Kaabah tu, jatuh bawah tu pula berebut pergi ambil, kerana nak ambil berkat dengan air tu. Tapi pengawal-pengawal ni yang kita rasa, kita pada hemat kita yang terkesan dengan fahaman-fahaman Salafi Wahabi ni, dia anggap benda ni syirik. Itu saya kata syirik. Dia marah orang Arab ni. Dia kata syirik. Jadi orang Arab ni bila dilarang oleh pengawal-pengawal ni, pergilah rujuk kepada ulama-ulama yang ada mengajar di Masjidil Haram. Dan antara ulama yang dirujuk tu adalah Said Alawi ni. Jadi dia tanya, Tuan Syekh, lebih kurang maksud dia apa, ambil hukum kita ambil berkat dengan air hujan tu. Tuan Syekh kata boleh. Tuan Syekh kata boleh. Pok-pok Arab ni pergi ambil
pada hari tu ada hak minum, pada mandi, pada macam-macam lah. Tapi pengawal-pengawal ni tengok orang agak dok layang ni, akhir sekali diberitahulah kepada guru, salah seorang guru yang pendiriannya lain, berbeza, iaitu Syekh Ibnu Sa'din ni seorang pengarang, dia ahli tafsir, dia orang alim, dia ahli tafsir. Ada kitab tafsir dia tu, Tafsir Ibnu Sa'din. Dia seorang ahli tafsir ni. Jadi pengawal ni mari kabur dia tu orang agak buat benda syirik, ambil bekak dengan air hujan. Lepas tu bila kita larang, dia tanya saya Alawi, saya Alawi kata boleh. Kata boleh, melawang lu guru ni. Jadi akhir sekali Ibnu Sa'din ni nak pergi tanya lah Syekh Alawi ni. Dia pun pergi ke tempat halaqah Syekh Alawi yang sedang mengajar tu. Tapi dia ni seorang yang adib, orang yang sangat beradab, baik. Alim ulama sekalipun ada pemikiran-pemikiran cenderung di situ, tak apalah, itu masing-masing punya hal lah. Tapi dia masih jaga adab. Agak beza sikit tempat kita ni, pengaruh pahaman ni berat sikit lah. Bab adab ni dia kacau sikit, kacau. Tapi dia ni masih orang yang masih beradab. Jadi pergi duduk molek, pergi salam ni, tanya. Sebilang mudahnya dia seorang yang adib, seorang yang beradab. Jadi dia tanya, ya Syekh, dia kata, aku dengar mu ni beri fatwa boleh ambil berkat dengan hujan tu, mana dalil? Tapi tanya molek lah, mana dalil? Mana dalilnya? Syekh Alawi pun beritahu, dia kata paling kurang ada 2 dalil yang mensabitkannya. Pertama sekali, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang berkatnya Kaabah tu sendiri. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bidang pertama yang dibina tu, yang dibina untuk manusia ni, yang diberkati adalah yang ada di Mekah tu, iaitu Kaabah tu. Mubarakan, Al-Quran sebut berkat. Lagi hujan turun tu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan daripada langit ni air yang mubarakan, yang diberkati. Jadi air yang turun dari atas pun berkat, jatuh atas Kaabah pun berkat. 2 ada situ kata. Syekh Ibnu Sa'din bila dengar tak kata apa. Tak kata apa. Sehingga dia kata apa? Dia komen, dia kata dia menerimalah apa hujah dalil yang diberikan oleh Syekh Muhammad ni, Syekh Alawi ni. Cuma dia kata, macam mana kita boleh lupa kepada benda ni? Kepada ayat. Sekarang bukan kerana tak tahu. Kalau tak tahu ayat ni itu bukan ulama tahu, tapi kadang-kadang tak jam, tak mari, kata orang tak mari. Sebab tu dia semua dia kata macam mana kita boleh lupa kepada 2 ayat ni. Padahal dia ahli tafsir, dia sendiri ahli tafsir. Tapi mungkin akal dia pada tu mungkin tak mari nak tengok dalil ni, sehingga dijelaskan tu baru nampak. Jadi dia pun mengucap terima kasih lah kepada Syekh Alawi ni, dan minta izin nak, dia seorang yang adib, orang yang sangat baik. Dia minta izin untuk pergilah. Tapi sebelum pergi tu Syekh Alawi kata ke dia, nanti dulu, dia kata. Dia kata nanti dulu. Sebab apa? Mu tengok pengawal agak duk larang orang lagi. Mungkin lagi betul dia pula. Dia suruh mungkin betul pula. Jadi nak buat mana? Syekh Ibnu Sa'din ni ikut kisah yang disebut dalam rujukan ni. Dia kata Syekh Ibnu Sa'din pergi situ, dia mandi air itu. Dia pun mandi juga air itu. Jadi pengawal-pengawal Arab ni tengok, kawan ni mandi juga. Sesat gitu je. Itu. Orang yang mendapat manfaat, katalah apabila hujan turun, Ustaz kata. Jadi kita tengok orang Nabi pula, kita pergi. Jadi masa kita nak ambil air tu, orang tu, niat kita pun ni. Ambil keberkatan atas apa yang diberitahu bahawa hujan tu berkat. Harap kebaikan dengan kerana dinaskan. Cukup. Atas hujan tu semata ke? Atas berkat yang diberi, memang atas Allah Ta'ala yang beri berkat lah. Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada hari itu. Jadi maknanya hujan tu dia kait dengan Kaabah. Pasal Ustaz kata tadi dalam Quran sebut Kaabah tu memang berkat kan? Ya. Jadi kalau hujan tak lain, tak jadi gitu kan? Atas hujan saja adalah berkat. Atas hari hujan. Sekarang ni ada 2. Kaabah tu hujan tu
Jadi pak kita pun boleh ambil lah atas dasar kita harap kebaikan. Apa bentuk kebaikan kita serah kepada Allah. Cuma dengan nas Al-Quran secara umum diberitahu kami turunkan dari langit ni air yang diberkati, berkat. Berkat mana-mana kita dah tahu serah pada Allah. Cuma kita harap berkat. Takut benda ni, takut dia lebih kepada apa kata ihdinas siratal mustaqim. Iya kan Abu Dawud ayat nasihat. Itu saya kata bergantung kepada kefahaman orang tu. Kalau dia faham boleh, tak ada masalah apa. Kalau dia percaya ada kuasa super tadi tu secara independen, secara mustaqil, memang kosong. Tengok atas kefahaman ya apa. Baik. Sekarang ni baik kita tengok macam ambil berkat dengan tadi saya sebut ambil berkat dengan tubuh badan. Jadi cara orang ambil berkat tubuh badan ni macam-macam lah. Kadang-kadang orang salang dia, kadang-kadang macam-macam lah yang melibatkan badan dia sendiri. Kalau berkait dengan Nabi, kita tahu orang ambil berkat dengan Nabi banyaklah. Bukan saja dengan diri Nabi. Cuma benda-benda bahan buangan Nabi pun ambil berkat. Tapi untuk kita, itu kita faham sebagai yang khas untuk Nabi lah. Dan benda-benda macam ni kita kena faham. Sebab apa? Bila benda tu berlaku pada sahabat, contohnya ada sahabat yang minum darah Nabi, sisa Nabi berbekang tu, jadi itu kita faham ini adalah satu yang khususiah untuk diri Nabi lah. Pada kita sebab apa? Kita terhalang dengan hukum bahawa darah tu secara umum tu adalah najis. Jadi sebab itu kita tak ada jumpa riwayat ada orang lain yang ambil berkat dengan orang lain pula, dia minum darah orang lain pula. Jadi regular. Ada. Tapi Nabi ada. Jadi berarti kita fahamlah bahawa sahabat memahami khususiah ada pada diri Nabi. Dan tak ada kisah pergi cari darah orang lain. Walaupun sahabat-sahabat tak ada. Ini hanyalah khususiah untuk Nabi. Dan dia termasuk tabaruk berkat. Bahkan ada riwayat menyebut kendi air Nabi pernah minum iruk air itu disimpan oleh isteri Nabi. Kan ambil berkat dengan dia tu. Mucung air, mucung apa ni? Dulu orang agak dia ada mucung sikit tu. Benda panggil ni macam orang kita kok macam teko lah, tapi teko mucung tu. Nabi pernah hirup air kau tu ada orang simpan mucung dia tu kerana Nabi pernah hirup, ambil berkat dengan tu. Dan banyak lagi lah kisah ambil berkat. Cuma saya nak kebut isu yang kontroversi sikit ni. Kolek air tu. Kolek muncul teko. Kalau kolek bukan ni hak yang ada muncung dia tu. Jadi ambil berkat dengan badan ni dan kesan-kesan peninggalan itu sabit dalil yang banyak lah. Jadi termasuklah macam kita bersalam dengan dia, ada setengah yang kita rasa kita hormati kemudian dia, kita ambil berkat dengan terjun tangan dia dan sebagainya. Itu ada asal, semuanya asal tabarruk berkat. Baik, cuma saya nak cover isu kontroversi sikit. Tak apalah, supaya oleh kerana benda ni dah jadi buah mulut orang, disebut-sebut, dicakap dalam media sosial, maka saya nak jelas sikit lah. Kalau benda ni tak heboh macam tu, saya rasa tak perlu saya jelas. Saya rasa kalau benda ni, sebab benda ni kena perlu kepada teliti sikit untuk terkabur benda ni. Takut berlaku salah faham. Tapi oleh kerana isu ni dah dibangkitkan baru-baru ni berkait dengan pengharaman sesuatu ajaran tu, berkait dengan perkara ni, saya nak jelaskan. Jadi isu ni isu cium kaki, bahawa benda ni berlaku pada diri Nabi sendiri, bahawa kaki Nabi pernah dicium dan Nabi tidak larang. Kalau benda tu adalah satu larangan, satu benda yang salah, Nabi akan larang benda tu. Tapi Nabi tidak larang. Cuma tinggal lagi dari segi berlaku. Jadi ikut kaedah kita ni, usul fiqh kita mengaji ni, bila benda tu berlaku dan tidak ada larangan Nabi dan tidak ada menyatakan itu khususiah Nabi, berarti benda tu boleh. Cuma tinggal lagi benda tu bukan menjadi adat yang dilakukan oleh sahabat. Maksudnya bukan jenis hari-hari sahabat atau mari kakak cium kaki, kakak cium, bukan. Itu bukan tradisi sahabat. Tapi pernah berlaku. Bila sebut pernah berlaku, Nabi tak larang,
dan itu bukan khususiah Nabi, berarti benda tu boleh. Jadi bila berlaku benda ni dalam masyarakat kita, maka kita janganlah kita kata benda tu sebagai haram, ataupun setengah orang bukan saja dikata haram, lalu dilabelkan benda tu sebagai sujud. Itu lagi berat lagi tu. Isunya isu cium kaki. Dan isunya isu tadi. Tapi setengah orang ni ada suka benda ni melibatkan orang tertentu atau kumpulan tertentu, disebut dengan nama lain sebagai sembuh orang pula. Lagi kau berat. Berat sikit jadi berat nanam. Berat lagi. Kerana tukar terma dia tu. Jadi terma dia asalnya cium kaki, dan itu berlaku. Tapi dia bukan tradisi. Jadi nak kabarnya biasanya seseorang tu bila sangat dikagumi, bila seseorang tu dia sangat kagum seseorang ni lebih daripada orang lain, mungkin pada waktu itulah mungkin dia rasa nak cium kaki dia, tu je. Tapi dia bukan trend yang berlaku sehari-hari di kalangan sahabat Nabi, bukan. Jangan salah faham lah. Benda ni bukan kebiasaan dan tidak patut kita buat kebiasaan. Tapi kalau berlaku saya sekala dan kiki macam tu, jangan kita kata salah. Itu saya nak khabar gitu. Sebab baru-baru ni timbul isu antara satu kumpulan itu dilabelkan sebagai sesat, antaranya isu ni lah. Kerana dilabelkan mungkin dia zaman learning, payah, masalah kot learning ni. Kamera ni bagus, tapi kadang-kadang ada benda-benda kadang-kadang jadi masalah juga. Rakaman ni baik untuk menyebarkan maklumat, tapi ada benda-benda tertentu kadang-kadang tidak patut. Jadi dalam kiki macam tu mungkin ada kamera yang rakam benda tu lalu disebarkan. Benda tu mungkin berlaku dalam keadaan yang tertutup dan bukan satu tradisi, tapi pernah berlaku. Tapi bila orang rakam, orang sebar, menggambarkan benda ni seolahnya itulah hal yang biasa berlaku. Memberi persepsi buruk dalam perkara ni. Itu maksud saya lah. Jadi disebabkan benda tu, maka satu kelompok tu dihukumkan sebagai, bukan saja sebagai sesat, tetapi tadi tu menyebabkan unsur-unsur syirik tadi. Kerana dilabelkan benda tu, ditukar terma daripada isu cium kaki, tukar jadi sembuh orang. Masya Allah. Jadi kita kena faham. Sebab tu perkara ni kita kena cermat. Mula-mula sekali kita kena pasti benda tu benda apa. Barulah kita nak khabar benda tu molek tak molek. Tapi benda tu sendiri biar jelas. Tapi kita kadang-kadang benda tu tak jelas molek, kita pun beri penilaian. Memang penilaian kita akan keliru. Jadi nak beritahu balik kepada asal, semua benda-benda tu adalah termasuk dalam tabarruk, ambil berkat. Jadi kesimpulan mudahnya, ambil berkat ni menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni benda yang boleh, tapi dengan kefahaman yang betul lah. Ada pun sekiranya berlaku salah faham macam tadi tu, siapa-siapa pun tak boleh. Tapi kalau dia faham dengan kefahaman yang jelas, dia tahu dalilnya, maka dia boleh lakukan. Itu dia. Baik. Jadi di sini Syekh Abdul Samad beritahu, maka salah satu daripada salah satu daripada keramat yang dikurniakan Allah kepada orang yang menghayati tasawuf ni, orang ambil berkat dengan dia tu. Termasuklah ambil berkat dengan menziarahi kubur yang sudah mati. Kubur yang sudah mati ambil berkat. Kita tahu dia sama ada nabi ke, ataupun dia ni sebagai aulia yang terkenal sebagai aulia, kita akan ambil berkat ke ziarah kubur dia. Salah satu tujuannya untuk ambil berkat dengan kemuliaan dia tu. Itu juga dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak jadi masalah. Cuma macam saya kata tadilah, dalam aliran Salafi Wahbi, sahabat-sahabat kita ahli masyarakat kita yang mungkin terpengaruh atau berpegang faham tu, dia akan nilam, dia tak boleh lah, terserahlah masing-masing. Cuma saya nak khabar, orang yang buat tu dia ada sandaran dia sendiri, dia ada dalil sendiri. Jadi itu termasuk mengambil berkat. Macam-macam lah. Jadi yang kita dengar hari ni bila pergi ziarah kubur ke, pergi ziarah kubur, labeling lain selalu dah. Dilabel sebagai penyembah kubur pula dah. Macam-macam. Ini masalah labeling ni bahaya. Labeling ni ini satu penyakit hari ni lah. Satu penyakit. Pergi ziarah kubur, pergi baca Quran tentang kubur dan sebagainya, dia tak sebagai penyembah kubur dah sekarang. Ada orang marah mentalkin isu khilaf.
Nak buatlah, tak mau buat sudahlah. Yang buat tu ada dalil dan saya tak nak jelaskan kerana masa pendek malam ni. Saya nak jelaskan tak jelas lain kali kalau ada bab yang berkait saya akan jelaskan dalil-dalil dia tu. Cuma isu khilaf. Isu khilaf tentang perkara tu. Nak buat tak mau buat sudah. Tapi hak kita berasa pelik sikit, ada kelompok ada setuju, marah, kata tahlil bid'ah, dia tukar terma. Bukan tukar terma, dia buat, dia tukar ke ceramah. Dah tulis. Orang talqin dia marah. Dia gitu kau you buat ceramah tak kubur. Dan bila Nabi buat dua-dua tu tak ada belaka. Secara umumnya tak dia buat secara khusus macam tu. Tapi kita nak katung gaya berfikir tu. Jadi kita marah orang buat, kita anggap benda tu tak ada. Kita buat benda tak ada juga. Hak sebenarnya. Mana ada dalam sirah Nabi pergi ceramah tak kubur. Tu dia. Jadi kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.